ketika Al-Mahdi keluar akan datang dari Syam ataupun dari Syria, sallallahu alaihi Muhammad. Untuk rekod sekarang tentera negara Syria dikuasai oleh Bashar al-Assad. Maksud kita kata Syiah lah. Dalam rekod hadis Nabi, antara tentera yang mula-mula menyerang dan menentang adalah Arab. Syiah. Sebab Syiah dia tak mengaku Imam Mahdi itu dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Dia mengaku Imam Mahdi muncul, tapi mesti daripada jalur dan leluhur Imam 12. Dia mesti geng dia. Sebab tu tuan-tuan masih ingat 1979 pernah berlaku seorang lelaki pernah diangkat dan diumumkan sebagai Imam Mahdi. Namanya Muhammad bin Abdullah, tapi Syiah. 1979. Kadang-kadang kita nak buat satu dosa tu, mari dah perasaan tak best. Mari dah perasaan tak sedap hati. Bahaya ni. Langgar peraturan ni. Langgar syariat ni. Macam dah tak berani. Tiba-tiba mari jenis malaun macam ni, dia tawarkan macam-macam. Makcik ada anak dara cantik, kalau hang bunuh ustaz, memang makcik bagi kat hang. Dia jadi lagu lain semangat tu. Betul. Jenis-jenis orang macam ni dia pergi topak pula. Kita tu berasa tak best dah. Kita berasa tak seronok dah nak buat benda tu. Dia mari. Kalau ni anak dara makcik memang milik hang lah. Anak perempuan makcik tu sekali dengan rumah-rumah, ambil lah kat hang. Dia jadi semangat lain. Semangat apa? Semangat nak tambah buat jahat tu. Ada tak jenis manusia macam ni? Yang orang nak berhenti, yang orang berhati-hati, yang orang dah rasa tak seronok, dia pergi topak nak suruh jadi juga benda tu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini dengan keizinan daripada Allah, kita sama-sama dapat dihimpun dan dikumpulkan di salah satu rumahnya, masjid ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini senantiasa beroleh rahmah, barakah di dalam bimbingan petunjuk dan hidayahnya insya-Allah. Terlebih dahulu ucapan terima kasih saya kepada pengerusi majlis, ahli-ahli jawatan kuasa masjid dari teratas sampailah yang paling bawah, kerana menjayakan majlis ataupun program pada malam ini. Seterusnya mohon laluan sekiranya di hadapan saya adanya ulama-ulama, tuan-tuan guru, kiai-kiai, haji-haji, ustaz-ustaz yang ilmunya jauh lebih tinggi dan lebih banyak daripada saya, ahli-ahli akademik, doktor-doktor. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian.
Bila kita nak berbicara persoalan yang besar, tajuk yang besar dan tema yang besar, pemikiran kita juga harus besar. Memandangkan tajuk malam ini ialah peristiwa akhir zaman. Satu peristiwa yang pernah disabdakan, disebutkan, diceritakan menerusi hadis-hadis junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan membuka kitab-kitab hadis yang besar dan muktabar yang merujuk kepada peristiwa-peristiwa akhir zaman, maka kita akan bertemu banyaknya keragaman peristiwa-peristiwa yang diceritakan oleh Rasulullah, yang mungkin sudah terjadi, yang mungkin telah terjadi, ataupun yang mungkin bakal terjadi. Banyaknya hadis-hadis berkisar dan berkaitan dengan peristiwa akhir zaman. Tetapi lebih awal, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan kembali kepada penilaian sejarah. Bila kita menyebut tentang sejarah, apakah sebenarnya yang menghidupkan sejarah itu? Setiap sejarah ini adalah bahan baku. Sejarah ini adalah bahan jumuk dan bahan mati. Kenapa saya menyebut demikian? Kerana dia adalah peristiwa lama. Dia adalah peristiwa lampau. Dia adalah peristiwa yang telah berlalu. Peredaran zaman telah meninggalkan waktu tersebut. Tetapi dalam mana-mana masyarakat, dalam mana-mana kaum, dalam mana-mana bangsa, yang menghidupkan sejarah itu adalah roh penafsiran bagi sejarah itu. Maksud roh penafsiran bagi sejarah ialah bacaan bagi sejarah tersebut diulang-ulang. Dia direcycle setiap masa dan setiap waktu. Diambil iktibar, diambil manfaat, dan kemudian diberi penafsiran bagi sejarah tersebut. Inilah roh yang menghidupkan sejarah. Kalau tuan-tuan tidak percaya, inilah yang menghidupkan kisah-kisah Nabi dan kisah para Rasul di dalam Al-Quran. Inilah kisah yang lebih banyak berada dalam hati dan jiwa umat Islam berbanding dengan sejarah yang lain. Kerana apa? Kerana kisah para Nabi dan kisah para Rasul ini diulang-ulang bacaannya. Setiap kali tuan-tuan dan puan-puan baca Al-Quran, maka akan diulang kisah-kisah ini, difahami kisah-kisah ini, diambil manfaat kandungan-kandungannya, diambil iktibar pengajaran-pengajaran dan pelajarannya. Inilah yang menghidupkan roh kisah para Nabi di dalam Al-Quran. Boleh saya katakan, atau mungkin berani saya katakan, antara perang Badar, walaupun mungkin kita jarang baca, dengan perang Waterloo, yang mana lebih dekat di hati tuan-tuan? Tahu tak perang Waterloo ni? Perang Napoleon. Perancis lawan British. Perang Napoleon mungkin kita pernah belajar, dengan perang Badar, hak mana lebih banyak ilmu dan pengetahuan kita antara dua perang ni? Confirm, berani saya kata, perang Badar bersama tuan-tuan. Betul atau tidak? Sebab benda ni diulang-ulang, benda ni direcycle setiap masa. Bahkan berani juga saya katakan perang Uhud lebih banyak berada dengan tuan-tuan berbanding perang dunia pertama. Tuan-tuan belajar perang dunia pertama, tapi sebab belajar jarang-jarang, sikit-sikit benda tu tak melekat. Sebab roh kehidupan bagi sejarah itu kurang diberi perhatian berbanding dengan kisah-kisah dalam Al-Quran. Tapi penghayatan itu perlu diberi. Kenapa tuan-tuan? Kehidupan kepada roh inilah yang memberi makna yang paling besar untuk kita menghadapi peristiwa akhir zaman. Kenapa saya mengatakan demikian? Sebab dalam salah satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu akan mengikuti jejak-jejak umat-umat yang terdahulu. Maksudnya manusia yang berada di ambang akhir zaman
manusia-manusia seperti kita akan ada perangai mereka, sifat mereka mengikuti umat-umat yang terdahulu. Bila kita memerhatikan umat-umat terdahulu di dalam Quran, memang ada pelbagai ragam fashion mereka. Terutama sifat-sifat yang membentuk perlawanan dan pertentangan dengan para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salah satu contoh, Nabi Allah Nuh alaihi salam adalah salah seorang nabi dan rasul yang diberikan umur dan usia antara yang paling panjang, 950 tahun. Nabi Allah Nuh berdakwah, tetapi yang berjaya didakwahkan oleh Nabi Allah Nuh, yang beriman kepada Nabi Allah Nuh cuma berapa orang? Yang terselamat di atas kapal tu berapa orang? 83 orang. Bayangkan tuan-tuan, 950 tahun yang beriman dan jadi pengikut dia 83. Kalaulah kita ambil purata setahun seorang berjaya didakwahkan, dah berapa tahun? Dah 950 orang. Tapi 83 je. Nak habaq berbelah-belah tahun purata, baru seorang dapat pengikut. Baru seorang dapat diimankan oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam. Punca paling besar pada zaman Nabi Allah Nuh ialah penyembahan berhala paling awal di atas muka bumi. Selepas zaman Adam, walaupun ada manusia yang melakukan kerosakan, ya, manusia yang melakukan keburukan dan dosa-dosa yang lain, dosa pembunuhan seawal anak Adam, Habil dan Qabil, tetapi isu mensyirikkan Allah masih belum ada. Isu syirik yang pertama berlaku pada zaman Nabi Allah Nuh, bila manusia mula menyembah berhala-berhala yang diidolakan oleh mereka, manusia-manusia soleh yang hidup sebelum mereka. Jadi inilah syirik pertama yang berlaku zaman Nabi Allah Nuh. Dan disebutkan 5 patung yang hidup pada zaman mereka. Dalam Quran antaranya apa nama-nama patung tu? Sebut tuan-tuan. Ada yang nama Ya'uk, ada yang nama Nas, ada yang nama Wat, ada yang nama Suwa, dan macam-macam nama lagi. Tetapi hakikatnya kenapa demikian? Ini adalah peringatan. Zaman Nabi Nuh ada 5 patung. Sebab sejarah itu dia akan recycle. Sejarah itu akan datang balik berulang ke zaman kita. Mai ke zaman kita hanya ada 5 patung sahajakah, atau berapa patung yang ada sekarang? Tuan-tuan jawab, Ustaz. Dah hak awal-awal tu 5 patung. Lah ni kalau nak suruh tuan-tuan kira agak-agak tak berani nak kira. Terlampau sikit ke terlampau banyak? Maksudnya benda tu makin hilang atau makin berkembang? Benda tu makin berkembang. Kesyirikan tak akan pernah pudar dalam dunia ni sampai hari kiamat. Dia akan terus ada, berlangsung sampai hari kiamat. Benda ni adalah penting tuan-tuan sebagai peringatan. Kisah Nuh bukan berakhir dengan wafatnya Nabi Nuh, bukan berakhir dengan Allah menenggelamkan kaum tersebut. Tetapi berakhirnya sampailah bumi ini dikiamatkan oleh Allah, sifat itu akan terus ada. Dia bukan kata banjir besar mari, mampus habis, mati habis, oh tak ada dah syirik, orang bertaubat belaka, sorry to say, no. Benda tu akan datang balik sampai akhir zaman. Kalau kita ikuti kisah Nabi Allah Hud alaihi salam sebagai contoh, Nabi Allah Hud, kaum Nabi Hud ini dikatakan mempunyai tubuh-tubuh yang lebih besar, tubuh-tubuh yang lebih tegap dan cantik berbanding umat Nabi Allah Nuh. Mereka diberi kehebatan dari sudut membina tamadun, bangunan-bangunan yang besar, bangunan-bangunan yang tinggi. Boleh dikatakan kota metropolitan pada zaman tersebut.
Bukankah imam-imam selalu membaca di awal waktu subuh surah Al-Fajr? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Adakah kamu tidak memerhatikan bagaimana Allah memperlakukan kepada kaum Ad? Kaum Ad tu umat Nabi. Umat Nabi apa kaum Ad? Umat Nabi Hud. Iram Zatil Imad. Iram itu adalah nama bagi ibu kota mereka, yang mana Iram itu dipenuhi dengan tiang-tiang yang besar, tiang-tiang yang tinggi. Maksudnya mereka dah mempunyai kehebatan dalam membina peradaban yang hebat. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang kamu tidak pernah menyaksikan bangunan-bangunan, kehebatan-kehebatan ciptaan dan teknologi sebelum tu, tak ada. Mereka pemula. Tetapi apa yang berlaku kepada mereka akibat Allah memberikan anugerah dan keistimewaan itu, mereka terleka dan hanyut dengan kesenangan duniawi sehingga mereka meninggalkan syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah melalui utusannya Nabi Hud. Mereka terpengaruh bentuk yang hari ini disebut sebagai materialisme, kebendaan. Terlampau mengagungkan kebendaan, cintakan kebendaan, sayangkan kebendaan sehingga syariat Allah, syariat Tuhan mereka tinggal. Syariat Tuhan mereka lempak ke tepi, nafi ke tepi, letak ke tepi, melebihkan materialism. Saya bertanya kepada tuan-tuan, budaya mengagungkan dunia, budaya materialism sudah mati pada zaman Hud atau masih ada sampai hari ini? Mungkin Nabi Hud dah diwafatkan oleh Allah, kaumnya yang bersifat materialism tadi juga sudah dihukum Allah. Adakah sifat tadi hidup lagi atau sudah mati bersama mereka? Masih terus hidup sampai hari ini. Manusia akhir zaman ada yang berpenyakit dan sudah dijangkiti dengan materialism, lebih kepada benda-benda sehingga meninggalkan syariat-syariat. Kadang-kadang ada orang sanggup bekerja lebih masa tetapi nak solat 5 minit mereka sanggup tinggal. Ada orang nak kaya, tak mau harta dia diusik dan dikeluarkan sehingga berjuta sanggup dia kumpul tetapi zakat dia lari daripada dikeluarkan. Ada orang yang tak mempunyai niat langsung ke tanah suci, tapi London dia sampai, Bangkok dia boleh sampai, Paris dia boleh sampai, Amsterdam dia boleh sampai, tanah suci tak sampai-sampai. Ini berlaku kepada umat akhir zaman. Melihat kepada bentuk lain sebagai contoh, Nabi Allah Saleh kemudian diutuskan oleh Allah kepada kaum Samud. Samud duduk di mana tuan-tuan? Duduk di Al-Hijr. Dalam Quran ada tak surah Hijr? Jumpa tak satu surah dalam Quran Al-Hijr? Itulah tempat kaum Nabi Allah Saleh, ataupun disebut Wadil Qura. Kaum Nabi Allah Saleh adalah satu kaum yang mana mereka ini menolak mukjizat yang datang daripada Nabi Allah Saleh. Mereka lawan Nabi Saleh, mereka tentang Nabi Saleh. Bahkan mereka mengejek-ngejek Nabi Saleh seolah menghina Nabi Saleh. Kalau nak diutuskan Nabi bukanlah di kalangan kami. Oh, tak boleh nak utus Nabi di kalangan orang kampung sendiri. Dia jadi lekeh seolah-olah. Kalau kurang-kurang mari daripada kampung lain. Kampung ni kami dah kenal hang lagu mana, tiba-tiba nak mengaku Nabi, tiba-tiba nak mengaku Rasul. Kalau boleh tu orang dari tempat lain. Kalau betul-betul nak Nabi, mari tempat lain sanggup terima. Tapi kalau mari tempat lain pun lawan, apa cerita? Dan mereka lebih jauh tak mau manusia macam mereka. Nak lagu mana? Kalau boleh nak dari kalangan malaikat. Oh, sombong. Manusia sama manusia jadi Nabi ni payah. Nak hak jenis makhluk lain hak lagi mulia. Kalau patut ada Nabi pun dari kalangan malaikat. Kalau malaikat turun sekalipun, jadi Nabi dan Rasul, kalau nak tolak tetap berlaku penolakan.
alasan boleh dibagi. Lepas tu macam-macam pula tu. Lepas tu nak siapa pula jadi Nabi. Hakikatnya bila berlaku demikian minta bukti. Iyalah dah mengaku Nabi, mengaku Rasul, apa bukti dia? Bukti dia ialah Nabi Allah Saleh mendatangkan mukjizat bentuk apa tuan-tuan? Bentuk macam mana? Keluarnya seekor unta daripada celah batu. Batu yang besar, batu yang kukuh, batu yang keras, tiba-tiba keluar unta. Hebat ke tak hebat? Hebat. Kalau hari ini contoh, antara mukjizat saya ialah kebetulan ada semok tepi tu. Lepas ni akan keluar seekor anak lembu. Tiba-tiba keluar sungguh. Betul lah, kebetulan anak lembu keluar semok. Tu bukan mukjizat. Hak ni batu. Memang dari sudut akal, logika dan rasional binatang apa pun tak akan keluar. Unta lagilah besar. Lembu ke, kerbau ke, seladang ke, memang untuk logik akal tak akan keluar daripada batu. Tetapi bila keluar, apa yang berlaku? Ada sebahagiannya beriman kepada Nabi Allah Saleh, tetapi yang menentang terus menentang. Bahkan lebih jauh mereka merancang untuk apa? Untuk bunuh unta tu. Bunuh mukjizat tu. Lalu mereka berpakat. Bila mereka berpakat, maka pada malam tersebut mereka sama-sama, lebih kurang ada 9 orang semuanya, lingkung unta tu. Bila nak mereka buat pekerjaan terkutuk tu, tiba-tiba rasa gementar. Tangan mereka bergetar, jiwa mereka bergetar. Tapi akhirnya datang seorang wanita mempelawa anak-anak perempuan mereka yang cantik. Ni satu lagi nahas dan bahaya. Kadang-kadang kita nak buat satu dosa tu, mari dah perasaan tak best. Mari dah perasaan tak sedap hati. Bahaya ni. Langgar peraturan ni. Langgar syariat ni. Macam dah tak berani. Tiba-tiba mari jenis malaun macam ni, dia tawarkan macam-macam. Makcik ada anak dara cantik. Kalau hang bunuh ustaz, memang makcik bagi kat hang. Dia jadi lagu lain semangat tu. Betul. Jenis-jenis orang macam ni dia pergi topak pula. Kita tu berasa tak best dah. Kita berasa tak seronok dah nak buat benda tu. Dia mari. Kalau ni anak dara makcik memang milik hang lah. Anak perempuan makcik tu sekali dengan rumah-rumah, ambil lah kat hang. Dia jadi semangat lain. Semangat apa? Semangat nak tambah buat jahat tu. Ada tak jenis manusia macam ni? Yang orang nak berhenti, yang orang berhati-hati, yang orang dah rasa tak seronok, dia pergi topak nak suruh jadi juga benda tu. Tapi yang lebih sadis ialah nak bunuh unta mukjizat, seolah-olah nak menghapuskan mukjizat. Lepas pada dibunuh unta, mereka merancang nak bunuh siapa? Nak bunuh Nabi yang keluarkan mukjizat. Nak pergi rumah Nabi Saleh, bunuh Nabi. Dalam sejarah ramai Nabi-Nabi, Rasul-Rasul dibunuh. Bahkan yang paling besar poin di sini ialah menghapus dan mematikan mukjizat. Poin menghapus dan mematikan mukjizat mereka guna dari sudut rasionalism. Memang mukjizat tak akan masuk pada rasional sampai bila-bila. Lalu hari ini dikreat satu pendekatan ideologi yang dipanggil rasionalisme. Mana-mana konteks cerita, mana-mana konteks sejarah yang tidak sejalan dan tidak selaras dengan rasionalisme, maka tertolak. Hak rasional saja. Contoh, sebab itulah isu Isra' Mi'raj jadi isu besar bila dikaitkan dengan rasionalisme. Masuk pada rasional dah isu Isra' Mi'raj? Memang tak akan rasional. Sebab malam tu Nabi naik apa? Naik buraq. Buraq pula boleh terbang. Hebat ni. Tapi tak masuk akal pula cerita ni. Rasional dia tak ada. Jadi kalau main dengan rasional, maka cerita ni seolah jadi cerita tahyul. Isra' Mi'raj jadi dongeng. Tetapi ini adalah mukjizat yang wajib kita percayai kerana Al-Quran menceritakan tentangnya, Rasulullah menceritakan tentangnya.
Banyak lagi benda yang tak masuk akal. Cuba perhatikan dalam kisah Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman berbicara dengan semut. Kalau berbicara dengan orang ke, orang buta ke, orang tu ke, orang ni boleh lagi lah. Ni semut. Kalau gajah tu besar juga. Ni kecil je. Tiba-tiba Nabi ni sembang pula dengan binatang kecil. Hak nampak tak berapa nak nampak ni. Maka benda ni akan dianggap dongeng tak rasional, tak masuk akal. Kita perlu tolak benda ni. Kalau saring punya saring benda macam ni dalam Quran, agak-agak berapa ayat Quran yang perlu ditolak sebab tidak ada rationality? Banyak ke tak banyak? Banyak, cukup banyak. Nabi Allah Sulaiman mampu mengawal angin dan mampu membawa dia pergi ke mana saja. Boleh kawal angin, boleh bawa dia. Macam Goku dengan Gohan punya cerita. Tahu Goku dengan Gohan punya cerita? Tapi bukan nak samakan Nabi tu. Maksudnya seolah-olah, hebat. Tak rasional ni, cerita kartun boleh lah, animasi boleh lah. Banyak benda-benda. Tambah-tambah mari mukjizat Nabi Isa. Periduk orang mati lah. Orang mati ni payah nak bagi hidup balik, tapi dia periduk balik. Orang buta pi sapu-sapu tangan macam tu, baca-baca sikit boleh celik balik. Kita hari ni nak bagi hak balik, hak buta tu jadi celik pun, bedah tu bedah ni masuk kornea lain apa semua sekali baru boleh celik. Ni akan sapu-sapu lagu tu. Tak rasional, tak rasional. Memang isu mukjizat dia tak akan terlepas dengan benda-benda macam ni. Tetapi mereka nak cuba hapuskan mukjizat Nabi-Nabi dengan bermain dengan rationality. Mari pula zaman Nabi Ibrahim. Tuan-tuan, zaman Nabi Ibrahim alaihi salam ni, Nabi Ibrahim menghadapi 3 golongan paling besar. Asal Nabi Ibrahim di mana? Tanah tumpah darah Nabi Ibrahim di mana? Iraq. Di mana? Babylon. Perkampungan Faddam Arah, daerah Ur di Babylon. Itulah tempat lahir Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim bukan saja menghadapi Namrus. Tu pun banyak orang lawan, banyak orang tentang sebab dia punya dalil dan hujah tidak ada yang jelas. Kalau kita perhati dalam banyak-banyak tafsir dan sejarah, ramai ulama-ulama berpendapat dan menafsirkan raja yang hidup pada zaman Nabi Ibrahim ialah Namrus. Tapi ada yang lawan, ada yang menentang. Kita tak kisah sangat sebab Al-Quran tak menjelaskan pun siapa nama raja yang ditentang oleh Nabi Allah Ibrahim. Cuma cerita dalam surah Baqarah menceritakan bahawa Nabi Ibrahim berhadapan dengan seorang mulk, seorang pemerintah, yang mana Nabi Allah Ibrahim mengatakan apa? Mengatakan bahawa Tuhanku ini boleh mematikan dan boleh menghidupkan. Kemudian dia nak cabar Nabi Allah Ibrahim, dia juga mempunyai sifat yang sama. Lalu dia keluarkan 2 orang pesalah daripada dia punya penjara. Seorang dia ampunkan dosa, seorang lagi dia hukum bunuh. Ampun dosa tu bagi dia, aku boleh periduk. Hak dia bunuh tu aku boleh mematikan. Kalau lagu tu bukan kata Namrus, hakim hari ni pun boleh buat. Hak ni saya maafkan, saya lepaskan hukuman. Hak ni saya jatuhkan hukuman gantung. Boleh tak lagu tu? Boleh juga. Tapi sebab tak mau kalah, biarlah. Lalu satu lagi persoalan dikemukakan oleh Nabi Allah Ibrahim dalam Baqarah. Tuhanku menaikkan matahari dari arah timur dan membenamkannya ke arah barat. Kalau kamu boleh hebat daripada tu, kamu terbalikkan. Naikkan dari barat dan benamkan ke timur. Agak-agak dia boleh buat tak? Tak boleh buat. Memang dia kalah. Tapi disebutkan tak nama ni? Tidak disebutkan. Sebab dia hanya penafsiran menyebut Namrus. Ada orang yang menentang dan melawan, tu bukan Namrus. Dia ada nama raja lain. Sebab persoalan tentang Namrus cukup panjang. Awal-awal tokoh-tokoh besar tamadun Sumeria, tamadun Pasar Gade, tamadun Uruk,
tamadun Mesopotamia ni dia mempunyai nama-nama yang pelbagai dalam waktu yang lain. Kadang-kadang zaman ni nama dia ni, tapi orang yang sama, individu yang sama, mari zaman lain dia bertukar jadi nama lain. Sebenarnya dia adalah watak yang sama. Ni perlu perbahasan yang panjang tentang